4.2 muatan haba tentu. Okay, sementara kamu, kita tunggulah 1 minit lagi orang lain nak masuk. Bolehlah kamu baca sekejap tentang muatan haba tentu. Okey, kita akan ada peperiksaan. Cikgu rasa mungkin cikgu-cikgu yang lain pun dah bagi tahu kamu lah. Kita mungkin ada exam bulan Ogos. Jadi cikgu akan sediakan soalan objektif sahaja, 40 soalan objektif. Jawab menggunakan Google Form. Okey, tak macam hari tu lagi lah. Hari tu cikgu bagi separate kan, soalan lain, Google Form lain. Kali ni cikgu akan bagi soalan dalam Google Form. So kamu baca soalan dekat Google Form dan terus jawab dekat situlah. Okey, dan masa yang diberikan adalah 1 jam 15 minit. Kita ikut standard SPM. Okey, kita ikut standard SPM iaitu berapa hari bulan cikgu tak pasti lagi. Sekolah belum keluarkan tarikh. Cikgu dengar-dengar awal Ogos. Jadi maybe minggu depan kamu cuti kan, 18 sampai esok kita dah start cuti dah 17 sampai 24. Cikgu dengar-dengar cerita 2 Ogos. Cikgu tak pasti lagi sebab sekarang ni jadual belum keluar. So tapi dengar-dengar ceritanya awal Ogos lah, mungkin 2 Ogos tu iaitu seminggu selepas kamu buka sekolah balik lah sebab kita cuti 17 sampai 25. Kamu mula kelas balik 26 hari bulan 7. Okay, jadi 2 hari bulan tu akan mula pentaksiran. Mungkin lah, cikgu tak pasti lagi sebab sekolah belum keluarkan jadual peperiksaan. Cuma kamu bersedia. Okay, cikgu akan masukkan bab 1 sehingga bab 4 tapi memandangkan kita tak habis lagi bab 4, jadi hari ni cikgu akan cuba habiskan 4.2. Jadi soalan exam akan masuk bab 1 sehinggalah 4.2. Soalan objektif 40 soalan dalam masa 1 jam 15 minit dan kali ni yang berbezanya adalah yang ujian hari tu cikgu bagi dekat kamu. Cikgu kata pelajar disyorkan untuk menjawab selama 1 jam 15 minit dan Google Form cikgu tu tak ada masa. Which is kamu boleh jawab je berapa lama yang kamu nak kan. Tapi kali ni, this time, Google Form cikgu akan ada masa iaitu 1 jam 15 minit dan sekiranya kamu tidak submit Google Form tersebut dalam masa yang diberikan, maksudnya kamu tidak ada markah. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh berlatih untuk jawab soalan objektif dalam masa 1 jam 15 minit. Okay? Okay, baik, dah pukul 12 kita mulakan kelas kita pada hari ini iaitu tajuknya iaitu 4.2 muatan haba tentu. Sekiranya ada soalan boleh terus tanya sebab tajuk muatan haba tentu ni dia sedikit mengelirukan, okay? Dan cikgu harap kamu boleh boleh kenal pasti apakah perkara-perkara yang kamu kena fokuskan ketika dalam tajuk ni lah. Okay. Okay, jadi hari ni kelas kita akan belajar tentang muatan haba tentu. Boleh lihat buku teks kamu, okay, ataupun boleh rujuk slide. Okay, kali ni cikgu pakai slide kan, selalu cikgu pakai buku teks je, slide saja. Nanti kamu boleh komen lah mana satu kamu suka, buku teks ke, gunakan slide ke. Okay. Kalau nak tengok buku teks, kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 125. Okay, 125. Okay, yang pertama adalah kita nak tahu dulu tentang muatan haba. So, apakah itu maksud muatan haba? Muatan haba, okay, kena pasti muatan haba ni simbol dia adalah C huruf besar. Okay, muatan haba ni dia punya simbol
adalah C huruf besar. Okay, jangan keliru dengan ada satu lagi C nanti, C huruf kecil. Okay, untuk muatan haba, dia simbolnya adalah C huruf besar. Okay, jadi muatan haba ni apa? Muatan haba bagi suatu objek ialah kuantiti haba. Kuantiti haba maksudnya berapa banyak bilangan 10, 20, 70. Okay, itu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Maksudnya kalau kita ada objek, contohnya kita ada satu ketul besi kat sini contoh. Okay. Kita besi ni sekarang suhunya adalah 70 darjah Celsius. Kita nak naikkan suhu besi ni sebanyak 1 darjah Celsius. Nak naikkan 1 darjah Celsius sahaja. Jadi berapa banyak haba yang kita kena bagi dekat besi ni untuk naikkan 1 darjah. Jadi berapa banyak haba tu, kuantiti haba tersebut adalah muatan haba kita panggil. Okay, maksudnya kita perlukan berapa haba untuk naikkan 1 darjah Celsius sahaja sesuatu objek. Itu adalah muatan haba. Okay, dan muatan haba ni kita boleh kiralah dengan menggunakan rumus iaitu C sama dengan Q bahagi perubahan suhu. Okay, ataupun rumus ini kalau kamu pernah ada juga buku yang tuliskan Q sama dengan C theta. Okay, perubahan theta. Dua-dua ni boleh ditulislah iaitu C adalah muatan haba, Q adalah kuantiti haba yang dibekalkan. Kuantiti haba yang dibekalkan dan theta ini simbol segitiga ni menunjukkan perubahan. Okay, dan theta adalah bermaksud suhu. Kita boleh kiralah muatan haba bagi sesuatu objek. Okay, sebagai contoh, katakanlah muatan haba. Okay, muatan haba sesuatu objek tu adalah 900 joule per darjah Celsius. Okay, unitnya adalah joule per darjah Celsius. Kalau ditulis 900 joule per darjah Celsius, bermaksud objek ini, okay, katakanlah muatan haba untuk paku besi. Okay, contoh paku besi. Bermaksud kita perlukan 900 joule untuk naikkan suhu paku besi tu sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi kalau kamu nak naikkan 2 darjah Celsius, kamu kena darab dengan 2 lah. Kalau kamu nak naikkan 3 darjah Celsius, kamu kena darab dengan 3. Itu bermaksud muatan haba. Okay, iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, jadi apa yang kalau objek tersebut ada muatan haba yang sangat besar, maka kita perlukan haba yang lebih banyak untuk menaikkan suhu objek tersebut. Okey. Kalau objek tu mempunyai muatan haba yang kecil, maka kita hanya perlukan haba yang sedikit untuk menaikkan 1 darjah Celsius. Maksudnya kalau sesuatu objek tu mempunyai muatan haba yang besar, dia jadi lambat panas lah. Sebab kita perlu panaskan dia lama, bagi banyak haba baru naik 1 darjah Celsius. Kalau muatan haba dia kecil, maksudnya dia cepat panas. Sebab kita bagi sikit pun dia dah panas. Okay. Sebagai contoh, kita ambil 2 objek. Okay, objek A dan objek B. Okay, objek A dan objek B ni katakanlah mereka adalah sama saiz. Okay, sama saiz tapi berlainan bahan. Okay, berlainan bahan. A dia punya muatan haba adalah 900. Okay, manakala B muatan habanya adalah 100. Jadi B ni muatan haba dia kecil. Bermaksud kalau kita nak naikkan suhu B ni, kita hanya kena bagi 100 sahaja. Manakala A kita kena bagi 900 barulah naik 1 darjah Celsius. Okay, kedua-dua bahan ini kita panaskan dengan penunuh Bunsen. Okay, katakanlah setiap kali kamu panaskan dengan penunuh Bunsen, okay, 1 minit kamu panaskan dia,
dia akan bagi 100 joule tenaga. Maksudnya kamu panaskan dia selama 1 minit akan tambah 100 joule tenaga. Akan tambah 100 joule tenaga. 1 minit jadi tambah 100, 1 minit tambah 100, 1 minit, 2 minit tambah 200, macam itulah. Okey, jadi A ni dia perlukan 900 joule barulah boleh naik 1 darjah Celsius. Bermaksud selepas 9 minit barulah suhu A ni bertambah 1 darjah Celsius. Tapi untuk B, selepas 1 minit dia dah tambah 1 darjah Celsius. Jadi selepas 9 minit A baru tambah 1. Tapi kalau B selepas 9 minit dia dah tambah 9 darjah Celsius. Okey, kalau kita panaskan dia selama 9 minit. Dah tambah 9 darjah Celsius. Tapi A baru naik 1 darjah Celsius. Jadi B lebih cepat panas berbanding A. Kenapa? Sebab B ada muatan haba yang rendah berbanding A. A muatan haba dia sangat tinggi. Jadi dia lambat panas lah. Macam kita kena bagi banyak. Kamu fikir macam ni je lah. Orang yang, ada orang kan makan sikit dah gemuk. Ada orang makan sikit, makan banyak pun tak gemuk-gemuk. Macam tu lah lebih kurang. So A ni, dia untuk dia jadi gemuk tu, untuk dia naikkan 1 darjah Celsius tu dia perlukan 900. Dia kena serap tenaga haba sebanyak 900 baru tambah 1. Tapi B ni perlukan 100 je. Dia dah naik dah suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. Okey? Dia macam muatan haba ni penting. Kenapa kita kena tahu muatan haba ni? Sebab kita nak pilih bahan-bahan untuk kita buat rumah, untuk kita duduk, untuk kita cipta bahan yang perlukan haba yang banyak ataupun perlukan haba yang sedikit. Nanti kita tengok contoh-contoh penggunaan. Okey? Muatan haba dipengaruhi oleh dua, iaitu jenis bahan dan juga jisim objek. Okay, sebagai contoh, kalau jenis bahan ni, air mempunyai muatan haba yang paling tinggi dalam kalangan cecair. Bermaksud air ni dia muatan haba dia tinggi. Maksudnya kita nak tambahkan 1 darjah Celsius untuk air ni, nak tingkatkan suhu air, kita perlukan kuantiti haba yang sangat besar. Ini bermaksud air tu boleh simpan haba yang banyak. Okey, dia boleh simpan haba yang banyak. Samalah macam A dan B tadi. A dia boleh simpan 900 joule tenaga berbanding B ni dia boleh simpan sikit je. Lepas tu suhu dia makin naik. Macam tu lah. Okey, lepas tu jisim objek. Semakin besar jisim objek, semakin besar muatan haba. Okay, kenapa kelas? Sebab jisim, kita ingat jisim, apakah yang dimaksudkan dengan jisim, iaitu kandung kuantiti jirim dalam suatu bahan. Okay, jadi bila ada banyak jirim dalam bahan tersebut, maka dia boleh simpan lebih banyak tenaga. Okay. Baik, ada soalan setakat ni? Boleh faham Okay, so ingat muatan haba adalah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay. Seterusnya, kita tengok pula muatan haba tentu. Tadi muatan haba, sekarang muatan haba tentu. Ada perkataan tentu di sini. Dan simbolnya adalah C huruf kecil. Tadi muatan haba C huruf besar. Sekarang muatan haba tentu C huruf kecil. Lebih kurang sahaja, cuma berbezanya adalah muatan haba tentu C bagi suatu bahan ialah kuantiti haba, masih lagi kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius, sama juga, tetapi yang ditambahnya adalah bagi jisim 1 kilogram bahan itu. Maksudnya kalau bahan itu ada 1 kilogram, berapa banyak kita perlukan tenaga haba untuk naikkan 1 darjah Celsius. Kalau yang muatan haba tadi kan, muatan haba ni dia tak ada jisim.
Dia tak tertakluk kepada jisim, tak tertentu kepada jisim. Tapi kalau muatan haba tentu, dia tertakluk kepada jisim 1 kilogram bahan. Itu sahaja yang membezakannya. Okey, jadi rumusnya adalah C huruf kecil sama dengan Q bahagi dengan M, ada jisim kat sini, okey, dan bahagi dengan perubahan suhu kat sinilah. Okey, jisim, kuantiti haba yang dibekalkan, jisim dalam kilogram dan perubahan suhu dalam darjah Celsius atau Kelvin. Okey. Ini bergantunglah, selalunya kalau soalan ini kelas kita gunakan darjah Celsius, kita tak gunakan Kelvin lah. Nanti dalam hukum gas baru kita gunakan Kelvin. Cikgu akan perkenalkan tentang Kelvin. Okey, jadi unitnya kalau kamu lihat perbezaan unit muatan haba tentu dan muatan haba, dia ada kilogram sahaja. Okey, cikgu panjangnya unit untuk sini. Senang kan cikgu dah ajar kamu cara untuk tahu unit. Okey, Q bahagi dengan M perubahan theta. Q kita tahu adalah kuantiti haba. Jadi haba ni dia adalah sejenis tenaga. Semua tenaga unitnya adalah joule. Tak kisahlah dia tenaga keupayaan ke, tenaga haba ke, tenaga kimia ke, tenaga kinetik ke, apa-apa jenis tenaga, unitnya adalah joule. Itu unit SI, standard. Okay, standard punya unit. Okay, lepas tu M. M kita tahu jisim, jisimnya adalah unit kilogram. Perubahan theta, theta ni adalah suhu. So tengoklah kamu gunakan unit apa, darjah Celsius ataupun Kelvin. Katakanlah kamu guna darjah Celsius, jadi unitnya adalah darjah Celsius lah. Okay, jadi dia dah letak kat bawah ni, so kita bawa naik dia ke atas. Jadi bila naik ke atas, maka dia adalah negatif 1. Okay? Jadi kalau kita gunakan C ni, make sure kita gunakan unit SI semuanya. Okey, kuantiti haba Q yang diserap atau dibebaskan oleh sesuatu objek boleh ditentukan dengan menggunakan rumus Q sama dengan MC perubahan theta lah. Okey, sama je, rumus ni sama je dengan ini, cuma dia tukar-tukar sahaja. Okey, jadi kita boleh lihat apa perbezaan muatan haba dengan muatan haba tentu. Definisi dia lebih kurang sahaja, cuma kalau muatan haba tentu tertentu kepada 1 kilogram bahan. Okey, jadi untuk muatan haba tentu ni dia dipengaruhi oleh jenis objek sahaja. Jenis bahan maksud cikgu, jenis bahan ada muatan haba tentu yang berbeza. Dan apa kesan muatan haba tentu besar kecil ni? Sama je dengan kesan muatan haba tadi. Maksudnya dia cepat panas ke, lambat panas ke, cepat sejuk ke, lambat sejuk ke, itu bergantung kepada muatan haba dia lah, berapa banyak muatan haba dia. Kalau muatan haba tentu dia besar, bermaksud dia nak tingkatkan suhu tu lambat. Dia perlukan lebih banyak haba. Okay, jadi lambatlah dia nak jadi panas. Okay, tapi kebaikannya adalah dia boleh simpan banyak haba. Okay. Maksudnya kamu fikir macam ni lah, macam cikgu bagi contoh tadi, orang yang makan. Ada orang A, dia makan banyak mana pun dia tak gemuk. Dia kurus je. Okay, so samalah dengan bahan yang ada muatan haba tentu yang besar. Dia kena makan banyak, barulah dapat tingkatkan berat dia 1 kilogram. Tapi ada orang makan sikit, dah gemuk. Belum apa lagi dah gemuk. Itu muatan haba ataupun dia punya badan dia boleh simpan sikit saja. Lepas tu dia gemuk macam itulah. Okey? Boleh kelas? Okey, kalau ada soalan nanti bagi tahu cikgu. Yang cikgu tahu dia agak mengelirukan. Tapi sebenarnya dia untuk kefahaman kamu cuma kena ingat, okey, kalau muatan haba tentu dia tertentu kepada 1 kilogram bahan. Dan kenapa kita nak tahu muatan haba tentu ni? Sebab kita nak tahu yang mana objek yang cepat panas, lambat panas, cepat sejuk dan lambat sejuk. Okey. Seterusnya kita tengok, okey, ini jadual 4.2, kamu boleh tengok buku teks kamu. Muatan haba tentu bagi bahan yang berlainan. Okey, kat sini dia dah senaraikan muatan haba tentu bagi setiap
objek lah. Okey, kalau kita lihat kan air, muatan haba tentunya adalah 4,200. Maksudnya kelas, kalau kita ada 1 kilogram air, 1 kilogram air, untuk kita tambahkan 1 darjah Celsius air tu, suhu air tu, kita nak tambah 1 darjah Celsius, kita perlukan 4,200 joule tenaga haba. Baru naik 1 darjah Celsius. Okey? Berbanding, kalau kita bandingkan kita bandingkan dengan, kamu tengok ni, merkuri. Merkuri 140 sahaja. Bermaksud kalau kita ada 1 kilogram merkuri, kita nak tambahkan 1 darjah Celsius, kita hanya perlukan 140 joule tenaga haba. Jadi merkuri ni dia cepat panas. Suhu dia cepat meningkat sebab dia perlukan sedikit sahaja. Bagi sikit terus suhu dia naik. Tapi air bagi sikit tak naik sehinggalah kita sampai 4,200 joule, barulah naik 1 darjah Celsius. Okey, so samalah dengan bahan-bahan yang lain yang kamu boleh lihat di sinilah. Okey, kayu 1,700, polikarbonat 1,250. Okey, semua ni perlu hafal ke? Tidak perlu hafal. Jangan nak rajin-rajin hafal, tak payah. Simpan mitokondria kamu untuk benda lain. Okey, ni tak perlu dihafal sebab dalam soalan memang akan diberikan maklumat-maklumat ini. Tak perlu hafal ya, tak perlu hafal. Okey, sebab kamu tak tahu dalam exam tu dia nak keluar bahan apa. It can be anything sebab we have a lot of bahan dekat dunia ni. Kita tak tahu bahan apa yang dia nak, jadi tak perlu hafal. Jangan susahkan diri sendiri untuk hafal. Kamu hafal rumus sahaja. So hari ni kita ada 2 rumus kan, iaitu kita ada C besar sama dengan Q bahagi theta, dan kita ada C kecil sama dengan Q M theta. Okay. Kalau cikgu tak suka hafal macam ni sebab dia bahagi, susah kan kita nak ingat. Cikgu suka hafal dia pendek lah, C theta ataupun Q sama dengan M C theta. Terpulang kepada anda nak pilih yang ada yang ini ataupun yang ini. Kalau saya suka yang ni je, saya suka yang ni sebab yang ni dia satu baris kan, kita tak payah nak sebut bahagi-bahagilah benda tah. So kita senang sebut ni, Q sama dengan C theta, Q sama dengan MC theta. So ingat kalau muatan haba C huruf besar, muatan haba tentu C huruf kecil dan tertentu kepada 1 kilogram sahaja. Kenapa nama dia muatan haba tentu? Sebab dia tertentu kepada 1 kilogram bahan sahaja. Okey? Boleh okey. Seterusnya kita lihat kepada okey, ini adalah perbandingan. Jadi dekat sini kalau dalam buku teks kamu dekat info bestari tu dia ada tunjukkan perbandingan. So kat sini kita boleh lihat perbandingan yang paling ketara adalah M. Dekat muatan haba tak ada M, tak ada jisim. Tapi dekat muatan haba tentu ada jisim. Okey, ada jisim kat sini iaitu yang mempengaruhi muatan haba tentu ni lah. Bermaksud dia macam ni kelas. Kalau cikgu terangkan lagi okay, katakanlah air tadi kan. Air tadi C dia adalah 4,000. Okay, 4,200 joule per kilogram per darjah Celsius. Okay, maksudnya kita perlukan 4,200 joule tenaga untuk 1 kilogram air untuk tambahkan 1 darjah Celsius. Jadi kalau kita ada 2 kilogram, lagi banyaklah air yang lagi banyaklah haba yang kita perlukan untuk tambahkan 1 darjah Celsius. Jadi yang ini kamu gunakan rumus ini bila kelas? Bila diberi tahu tentang jisim. Kalau dia tak sebut apa-apa pasal jisim, guna rumus ini. Okey. Seterusnya kita lihat kepada aplikasi muatan haba tentu.
Okey, yang ni kamu boleh baca sendiri sebenarnya lah. Okey, pertama adalah pemilihan bahan binaan rumah tradisional di pelbagai zon iklim. Okey, kayu. Okey, kat sini dia highlightkan kayu muatan haba tentu yang tinggi. Tengok ciri-ciri dia. Kalau muatan haba tentu yang tinggi menunjukkan lambat menjadi panas. Sebab apa lambat jadi panas? Sebab kita perlukan tenaga yang banyak untuk tingkatkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius pun kita dah perlukan banyak. Jadi kita jadi lambat panas lah. Okey. Jadi di kawasan cuaca panas, rumah tradisional dibina daripada kayu yang berfungsi sebagai penebat haba daripada bahang cahaya matahari. Jadi sepatutnya kelas kita ni dekat kawasan tropika yang mana memang panas sepanjang tahun, patutnya kita bina rumah kita dengan kayu, barulah kita selesa lah rumah kita jadi lambat panas. Okey, manakala dekat kawasan sejuk pula, rumah tradisional juga dibina daripada kayu. Dibina daripada kayu. Tadi cikgu panas pakai kayu, sejuk pakai kayu. Sebab apa? Haba dari unggun api yang dinyalakan di dalam rumah kayu tidak dapat mengalir keluar kerana kayu berfungsi sebagai penebat haba yang baik. Jadi haba tu tak boleh nak keluar daripada rumah tersebut. Kenapa? Sebab dia boleh disimpan di dalam kayu tersebut. Kenapa boleh simpan dalam kayu? Sebab kayu kan dia perlukan berapa? 1,700 kan? Tak salah cikgu tengok. Kayu. Okey, kayu perlukan 1,700 tenaga haba untuk meningkatkan 1 darjah Celsius. Jadi oleh kerana suhu tenaga haba yang diperlukan adalah tinggi, jadi dia boleh simpan tenaga tinggilah. Jadi rumah dia boleh simpanlah haba dalam tu untuk jadi lebih panas, warm macam itulah. Okey. Boleh kelas? Ada soalan boleh tanya cikgu Cikgu tahu dia agak mengelirukan. Cuma kamu ingat macam ni. Kalau sesuatu objek tu ada muatan haba yang tentu yang tinggi, maksudnya dia lambat panas. Okey, lambat panas penebat haba yang baik. Okey, ingat keyword dia muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu yang tinggi. Okey, lambat panas. Lambat panas jadi dia adalah penebat haba yang baik. Okey, dia adalah penebat haba yang baik. Ini tips yang kamu boleh ingat. Okey, muatan haba tentu dia lambat panas. Kenapa dia lambat panas? Sebab kita perlukan haba yang banyak untuk naikkan 1 darjah Celsius. Okey, dan dia adalah penebat haba yang baik. Okey, dan begitulah sebaliknya. Kalau muatan haba tentu dia rendah, dia cepat panas, dia adalah penebat haba yang lemah ataupun konduktor haba yang baik. Okey, sebagai contoh kita tengok kalau alat-alat macam kalau kamu boleh lihat dekat jadual 4.2, tengok di bahagian logam. Okey, semua logam kamu lihat logam itu dia punya muatan haba tentunya adalah rendah. Sebab itulah kita punya barang alat memasak tu, periuk kita gunakan dia perbuat daripada logam supaya kita punya periuk tu cepat panas, makanan kita cepat masak dan sebagainya lah. Itu kegunaan. Okay, ada juga periuk yang dibuat daripada kaca, betul tak? Periuk, apa nama dia? Cuba tak ingat dah. Ada periuk dia perbuat daripada kaca. Cuba kamu lihat, kaca muatan haba tentunya adalah 670 sahaja. Masih di bawah 1,000. Jadi dia rendah. Jadi sebab tu kita boleh gunakan kaca untuk memasak. Okay, tengok pula konkrit. 850. Konkrit ni yang kita duduk sekarang lah. Tak tahu lah rumah cikgu lah. Rumah cikgu pakai konkrit. Okey, konkrit 850. Kalau kita nak bandingkan dengan kayu 1,700,
Kayu perlukan haba yang lebih banyak untuk meningkatkan suhu dia. Jadi dia lambat panas. Tapi kalau konkrit lebih rendah, jadi dia cepat panas. Jadi rumah konkrit ni cepat panas lah berbanding dengan rumah kayu. Okey? Boleh kelas? Okey. Boleh tambahlah kalau kamu nak tambah muatan haba rendah. Okey. Cepat panas. Okey, cepat panas. Konduktor haba yang baik. Sebab dia cepat panas kan, jadi senanglah haba tu mengalir dan sebagainya dan kita boleh gunakan untuk tujuan tertentu. Okey, seterusnya peralatan memasak. Okey, ni baru cikgu cakap tadi. Kuali diperbuat daripada logam yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Oleh itu, makanan boleh digoreng pada suhu yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Periuk tanah liat pula diperbuat daripada tanah liat yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Oleh itu, makanan boleh kekal panas dalam tempoh masa yang lama sebab dia boleh simpan tenaga haba dalam tu. Okay, jadi dia lambat sejuk, dia boleh simpan tenaga haba dalam tu, jadi makanan kita tahan lama lah panas dia. Okey. Boleh yang kelas? Okay, jadi kita boleh tambah kekal panas ni untuk dalam kita punya point yang tadi tu lah. Boleh Okay, peralatan memasak, logam, muatan haba tentu yang rendah, jadi dia cepat panas, makanan kita cepat masak. Okay, tapi kalau untuk periuk tanah liat pula, muatan haba tentu dia tinggi. Jadi makanan boleh kekal panas dalam tempoh yang lama sebab dia boleh simpan haba tu dalam tu, dia boleh simpan banyak haba, jadi dia boleh kekal panas lah. Muatan haba tentu ni kalau dia tinggi, maksudnya dia boleh simpan tenaga haba yang banyak. Kalau muatan haba tentu rendah, dia boleh simpan tenaga haba yang sedikit sahaja. Okey. Seterusnya, sistem radiator kereta. Okey. Yang ni dalam kereta, susah sikit nak faham yang ni lah. Okey. Pembakaran bahan api dalam enjin kereta menghasilkan kuantiti haba yang banyak. Okey, jadi panas. Haba ini perlu dibebaskan untuk mengelakkan pemanasan enjin. Air, okay, kita gunakan air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan digunakan sebagai ejen penyejuk. Kenapa kelas? Sebab air ni dia boleh serap haba yang banyak. Berapa tadi? 4,200 kan? Baru dah naik 1 darjah Celsius. Pam akan mengepam air ke dalam blok enjin. Air akan mengalir melalui blok enjin untuk menyerap haba yang terhasil. Air panas mengalir ke radiator, udara sejuk disedut masuk oleh kipas supaya haba di dalam air panas dapat dibebaskan dengan cepat melalui sirip penyejuk. Okey, jadi secara ringkasnya sistem radiator kereta ni dia gunakan air. Okay, dia gunakan air untuk menyejukkan enjin kereta supaya kereta tu tak panas lah. Okay, sebab bila kita gunakan mesin ni, mesin dia akan menghasilkan haba yang banyak. Jadi bila dia hasilkan haba yang banyak kelas, dia akan merosakkan mesin kita. Termasuklah kereta, dia boleh merosakkan kereta kita. Jadi untuk kita kurangkan kepanasan itu, kita gunakan ejen penyejuk. Dan ejen penyejuk yang paling terbaik adalah air, sebab air mempunyai muatan haba tentu yang sangat-sangat tinggi. Jadi dia boleh simpan haba yang banyak dan boleh menjadi ejen penyejuk yang terbaik dalam mesin kita. Bukan setakat dalam kereta sahaja kelas, di kilang-kilang pun yang ada mesin-mesin yang besar tu dia gunakan air sebagai ejen penyejuk. Okey, nanti kita tengok video Cuba ada download dah video itu, kita boleh play sekejap lagi lah. Okey, seterusnya adalah lapisan luar kapsul angkasa. Kapsul angkasa dalam perjalanan kembali ke bumi menghadapi rintangan udara apabila memasuki atmosfera. Okey, ni sedia maklumlah bila dia bergerak dengan laju yang tinggi, jadi ada geseran. Atmosfera bumi ni kita ada udara. Jadi bila kapsul ni bergerak dengan laju yang tinggi dan bergeser dengan udara, maka ada
dia akan menghasilkan haba. Sebab geseran ni adalah bila dua permukaan bersentuhan dan bergeseran antara satu sama lain, dan geseran ini akan menghasilkan haba lah. Bayangkan geseran itu berlaku dengan sangat laju, jadi dia boleh menyebabkan kapsul angkasa ni boleh terbakar. Oleh itu, lapisan luar angkasa diperbuat daripada bahan dengan muatan haba tertentu dan takat lebur yang tinggi. Jadi bila lapisan luar tu muatan haba tertentu dia tinggi, jadi dia boleh tahan suhu yang tinggi lah. Bila geseran tu semakin meningkat, haba semakin meningkat, tapi bila muatan haba tertentu dia tinggi, dia masih boleh simpan tenaga tu dalam badan dia tanpa meningkatkan suhu kapsul tersebut. Sebab kalau nak terbakar ni, dia mesti sampai ke satu suhu yang boleh terbakar. Jadi bila bahagian luar tu boleh simpan banyak haba, dia lambat untuk jadi panas, jadi lambatlah dia terbakar. Okey, seterusnya penghasilan bahan-bahan terkini dalam pembinaan bangunan hijau. Okey, bangunan berlian ini contoh Bangunan berlian Suruhanjaya Tenaga dibina dengan bumbung konkrit bertebat. Okey, ini adalah bumbung konkrit bertebat, iaitu bumbung dilengkapi dengan penebat menggunakan papan styrofoam. So bumbung dia ni ada 3 lapisan, lapisan simen, papan tebat styrofoam dan juga kepingan konkrit. Styrofoam mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi dan dapat mengurangkan penyerapan haba di persekitaran untuk mengurangkan suhu di dalam bangunan. Okey, maksudnya dia boleh simpan haba tu memanglah masuk dalam styrofoam tu, tapi dia tak boleh meningkatkan suhu dengan cepat sebab kuantiti muatan haba tertentu dia sangat tinggi. Jadi banyak-banyak haba pun masih meningkat 1 darjah Celsius sahaja. Okey. Okey, ini lagi satu tentang peralatan memasak, cuma yang ini dia fokuskan kepada pemegang periuk. Okey, pemegang periuk pula diperbuat daripada plastik yang mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi. Jadi dia lambat menjadi panas dan selamat dikendalikan. Okay, benda yang sama je, dia ulang-ulang. Muatan haba tertentu tinggi, lambat panas. Muatan haba tertentu rendah, cepat panas. Itu je. Itu yang kamu kena ingat. Okey kelas? Muatan haba tertentu yang tinggi, cepat panas. Lambat panas. Muatan haba tertentu yang rendah, cepat panas. Sebab apa muatan haba tertentu yang rendah cepat panas? Sebab dia memerlukan kuantiti haba yang sedikit sahaja untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Manakala kalau muatan haba tertentu yang tinggi, dia perlukan haba yang banyak untuk meningkatkan 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Okey? Okey, ini adalah tentang bayu laut dan bayu darat. Sebenarnya tentang bayu laut dan bayu darat ni kamu dah belajar masa di tingkatan 1. Okey, dalam tajuk haba, terserah cikgu lah. Haba ada tingkatan 1 tentang bayu darat dan bayu laut. Okey. So cikgu tak nak fokuskan sangat, cuma kita nak tengok kat mana muatan haba ni Okey, bayu laut. Daratan mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah daripada laut. Okey, kamu lihat daratan muatan haba tentu dia rendah. Okey, kita lihat darat ni udara dia panas. Muatan haba rendah. Okey. Jadi oleh itu suhu daratan meningkat dengan lebih cepat. Dia cepat panaslah daripada suhu laut pada waktu siang. Udara di daratan menjadi panas dan naik ke atas. Udara yang lebih sejuk daripada laut akan bergerak ke arah daratan sebagai bayu laut. Okey, kalau masih ada yang confused tentang bayu laut dan bayu darat, kamu ingat bayu, cikgu bagi tips kepada kamu. Bayu bermaksud angin sejuk. Okey, angin sejuk. Jadi kalau bayu laut, angin sejuk dari laut. Bermaksud kalau angin sejuk dari laut, laut sejuk lah kan? Darat panas. Okey, sebab itulah darat kat sini panas.
Sebab dekat laut ni sejuk. So jadi bayu laut adalah angin sejuk dari laut. Kita tengok pula bayu darat. Bayu darat dia terbalik dengan bayu laut. Laut mempunyai muatan haba tentu yang tinggi daripada daratan. Oleh itu suhu laut menurun lebih lambat daripada suhu daratan pada waktu malam. Bermaksud laut ni je lebih panas. Okey, udara di atas permukaan laut yang panas akan naik ke atas. Udara yang lebih sejuk daripada daratan akan bergerak ke arah laut sebagai bayu darat. Jadi kalau bayu darat bermaksud angin sejuk dari darat. Jadi bila angin sejuk dari darat bermaksud darat lebih sejuk daripada laut. So bila darat lebih sejuk daripada laut menunjukkan bahawa laut ini muatan haba tentunya lebih tinggi sebab dia cepat panas, dia lebih panas daripada darat. Okey, kalau bayu laut pula bermaksud udara sejuk daripada laut. Bermaksud laut kita sejuk. Bila laut sejuk, darat panas maksudnya muatan haba yang rendah di darat. Dekat panas, muatan haba tentu yang rendah. Kalau dekat sejuk, muatan haba tentu yang tinggi. Boleh? Okey, dekat laut ni udara panas kan? Sebab dia kata muatan haba tentu yang tinggi. Okey, jadi udara panas ni kelas dia kurang tumpat. Udara panas dia kurang tumpat jadi dia akan naik ke atas. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak ingat bayu laut, bayu darat ni senang je. Cikgu ulang lagi sekali. Bayu laut bermaksud udara sejuk dari laut. Fikir sekejap, udara sejuk dari laut bermaksud laut lebih sejuk daripada daratan. Darat lebih panas daripada laut. Jadi kalau yang panas, muatan haba tentunya adalah rendah, barulah dia cepat panas. Laut pula muatan haba tentunya adalah tinggi, jadi dia sejuk, dia lambat panas. Jadi udara panas ni akan bergerak ke laut dan udara sejuk dari laut akan bergerak ke daratan. Okey, bayu darat pula. Bayu darat bermaksud angin sejuk dari darat. Angin sejuk dari darat bermaksud darat tu sejuk. Laut panas. Jadi bila laut panas bermaksud muatan haba tentu laut adalah lebih tinggi daripada daratan. Jadi udara panas tadi dekat laut tu akan naik ke atas dan udara sejuk daripada darat akan pergi ke laut. Okey, boleh lagi sekali. Bayu laut. Maksudnya udara sejuk dari laut. Udara sejuk dari laut bermaksud laut yang sejuk, daratan panas. So bila darat panas bermaksud muatan haba tentu darat adalah lebih rendah berbanding laut. Okay, jadi bila udara panas dekat darat ni akan naik ke atas sebab dia kurang tumpat. Udara sejuk akan turun ke laut dan bergerak ke darat. Okey, bayu darat pula bermaksud udara sejuk dari darat. Udara sejuk dari darat bermaksud darat lebih sejuk daripada laut. Laut dia lebih panas bermaksud laut mempunyai muatan haba tentu yang rendah berbanding dengan daratan. Terbalik ke? Okey, boleh Okey. Seterusnya kita tengok pula contoh. Okey, sebuah blok berjisim 0.5 0.5 kilogram dipanaskan. Okey, kat sini dia bagi M sama dengan 0.5 kilogram. Dipanaskan oleh sebuah pemanas elektrik yang berkuasa 50 watt. Okey, ini dia bagi P sama dengan 50 watt selama 90 saat. Okey, kita ada T masa selama 90 saat. Suhu blok itu meningkat dari 20 hingga 45 darjah Celsius. Hitungkan muatan haba tentu. Maksudnya dia nak C kecil lah bagi logam tersebut.
Okey, pertama kita tengok dulu apakah perubahan suhu dia, iaitu perubahan theta sama dengan 45 tolak 20 sama dengan 25 darjah Celsius. Okey, jisim blok kaca dia bagi 0.5, kuasa pemanas P sama dengan 50 watt dan masa pemanasan adalah T sama dengan 90 saat. Jadi kat sini kelas kita boleh dapatkan untuk Q. Sebab Q adalah sama dengan PT. Q apa tadi? Q adalah haba, jumlah haba yang dibekalkan. Berapa banyak haba yang dibekalkan untuk blok logam ini. So macam mana kita nak tahu berapa banyak haba yang dibekalkan? Kita gunakan rumus ini. P darab T. Sebab untuk P dan T ni, untuk P darab T ni kita boleh gunakan sekiranya pemanasan tersebut menggunakan pemanas elektrik, dan kita boleh gunakan juga kalau contohnya pemanasan tersebut dilakukan oleh cerek air. Kalau kita tengok dekat cerek air ke dekat barang-barang pemanasan, dia akan tulis berapakah kuasa yang digunakan. Okey, kita gunakan rumus C sama dengan Q bahagi M theta. So Q ni gantikan dengan PT bahagi dengan M theta, so dapatlah jawapan. Okey, yang cikgu nak tekankan kat sini adalah andaian. Semua haba yang dibekalkan oleh pemanas elektrik diserap oleh blok logam itu. Tiada haba hilang ke persekitaran. Bermaksudnya apa kelas? Kita boleh gunakan rumus ini sebenarnya sekiranya semua haba tu yang dibekalkan oleh pemanas elektrik diserap oleh blok logam tersebut. Okey? Pemanas elektrik tu yang macam mana? Kamu boleh lihat muka surat 129 eksperimen 4.1. Pemanas elektrik tu samalah dengan pemanas rendam. Muka surat 129 ada ditunjukkan gambar pemanas rendam, dan dalam info bestari dia ada terangkan tentang pemanas rendam. Pemanas rendam ni dia logam, dia adalah logam, so dia akan jadi panas dan dia akan panaskan kita punya air dalam bikar tersebut lah. Dia sama macam kalau dalam cerek elektrik, kalau yang zaman dulu tu dia ada lingkaran macam ni dekat cerek elektrik kita. So ini pun dia panggil sebagai pemanas jugalah, dia akan panaskan air kita. Okay, macam mana kita nak tahu berapa banyak berapa banyak haba yang dibekalkan? Kita gunakan rumus inilah. Secara teorinya kelas, kita boleh gunakan rumus ini sekiranya semua haba tu diserap oleh blok logam itu. Tetapi dalam realiti, dalam keadaan yang betulnya, tak semua haba daripada pemanas rendam tu ataupun pemanas elektrik akan diserap oleh logam. Dia akan terbebas juga ke persekitaran. Sebab itulah kita kena tulis andaian ini. Jadi andaian ini kelas kamu kena ingat, sebab ada setengah soalan dia minta kamu tulis apakah andaian yang kamu buat untuk mengira soalan ini, mendapatkan jawapan ini. Okey. Soalan seterusnya, contoh kedua. Okey, contoh kedua ni tolong bagi sedikit perhatian sebab dia sedikit berbeza. Okey, kalau kita lihat contoh ini, dia kata 20 gram air mendidih pada 100 darjah Celsius dituang kepada sebuah gelas yang mengandungi 200 gram air pada suhu bilik. Okey, bermaksud apa kelas? Kita ada gelas. Okey, dalam gelas ini kita dah ada 200 gram air. Dalam ni dah ada 200 gram air pada suhu 28 darjah Celsius. Kemudian kita tambahkan air, kita tuang air dalam ni, kita masukkan air. Okey, sebanyak 200 gram juga, tapi air ini bersuhu 100 darjah Celsius kelas. Okey, dekat sini kelas, bila dia dah bercampur, bermaksud kedua-dua ini berada dalam bersentuhan secara terma. Okey, bersentuhan secara terma. Bila berlakunya sentuhan secara terma, bermaksud keseimbangan terma akan dicapai. Keseimbangan terma akan dicapai. Apa maksud keseimbangan akan dicapai? Bermaksud kelas, air ini bila sudah capai keseimbangan terma, bermaksud kedua-dua air ini akan mempunyai suhu akhir yang sama. Suhu akhir sama dan juga
pemindahan bersih haba adalah kadar pemindahan haba adalah sama. Itu pentingnya kamu faham tentang keseimbangan terma pada 4.1. Okey, bila dia bersentuhan secara terma bermaksud keseimbangan terma akan dicapai. Macam mana apabila berlakunya keseimbangan terma dicapai, maka suhu akhir adalah sama. Bila suhu akhir adalah sama, kadar pemindahan haba juga adalah sama. Sebab itulah dia boleh kata Q1 sama dengan Q2. Sebab kadar pemindahan haba adalah sama. Sebab dia dah capai keseimbangan terma. Okey, sebab itulah soalan dia suruh kamu hitungkan suhu akhir campuran. Baik. Sekarang kita lihat katakan maklumat ini. Katakan suhu akhir air campuran ialah Y. Maksudnya yang ini pun suhu akhirnya adalah Y dan yang dicampurkan itu pun suhu akhirnya adalah Y sebab dia dah capai keseimbangan terma. Okey, jadi gisim M1 20 gram sebab kita ada 200 gram ni. Salah. Okey, 200 gram sebab kita ada dua air kan tadi. Satu air 28 darjah Celsius, satu lagi 100 darjah Celsius. Oh, kat sini 20 gram. Okey, betul-betul. Kamu tak betulkan cikgu pun. Okey, yang 100 gram tu 20, yang 100 darjah Celsius tu 20 gram. Okey, so kita ada 20 gram, so tukar kepada kilogram. Okey, perubahan suhu adalah 100 tolak Y. Untuk air pada suhu bilik yang 28 tadi, jisimnya adalah 200 gram. Okey, dan tukar kepada kilogram, perubahan suhunya adalah Y tolak 28. Kenapa yang ni 100 tolak Y? Kenapa yang ini Y tolak 28? Sebab kelas, air yang bersuhu 28 darjah Celsius ni, suhunya akan meningkat. Manakala suhu air yang bagi air yang 100 darjah Celsius ni, suhunya akan menurun. Jadi bila suhu akhir tu lebih rendah daripada suhu awal dia, jadi suhu awal kena tolak suhu akhir. Sebab suhu tak boleh negatif. Manakala untuk yang 28 darjah Celsius tadi, suhunya akan meningkat. Bermaksud suhu akhir lebih tinggi daripada 28 darjah Celsius. Oleh itu suhu akhir mestilah ditolak dengan suhu awal. Jadi perubahan theta ni kelas bukan bermaksud suhu akhir tolak suhu awal, tak. Okey, kamu kena tengok yang mana lebih tinggi. So kita tak nak perubahan suhu ni dalam keadaan negatif. Okey, yang ini kelas berbalik kepada yang keseimbangan terma yang kita belajar di 4.1 tu. Yang rendah, suhu yang rendah akan naik dan suhu yang tinggi, bahan yang bersuhu tinggi akan turun. Okey, kalau tak faham juga, okey, katakanlah kita buat air kita ni dalam blok yang macam PQ tadi Okey, kita ada P dan kita ada Q kat sini, P dan kita ada Q. Okey, P ni suhunya adalah 100 darjah Celsius. Okey, 20 gram. Manakala Q suhunya adalah 28 darjah Celsius pada 200 gram dia punya jisim. Okey. Jadi, kalau kita lihat dekat sini, P suhunya lebih tinggi daripada Q. Jadi, bila P lebih tinggi daripada Q, so dia akan bagi haba yang lebih banyak kepada Q. Manakala Q akan bagi haba yang lebih sedikit kepada P. Jadi, suhu P akan turun. Manakala suhu Q akan naik. Jadi, bila suhu Q ni naik, bermaksud suhu akhir dia Y tu adalah lebih tinggi daripada 28. Manakala untuk P pula, Y dia adalah lebih rendah daripada suhu awal. Okay, sebab itulah untuk 28 darjah Celsius ni Y tolak 28. Untuk yang 100 darjah Celsius, 100 tolak Y. Okay, cikgu harap kamu faham. Okay, kemudian kita samakanlah. Samakan Q1 sama dengan Q2. Kenapa Q1 sama dengan Q2? Sebab setelah mencapai keseimbangan terma, maka kadar pemindahan haba kedua-dua objek adalah sama. Okay, jadi Q1 sama dengan Q2.
Okay, kamu buatlah rumus matematik, masukkan dalam rumus dan dapatkan nilai Y tersebut. Okay, dan andaian yang kita buat, tiada haba diserap atau dibebaskan ke persekitaran, pemindahan haba berlaku di antara air didih dengan air pada suhu bilik sahaja. Maka haba yang dibebaskan oleh air didih sama dengan haba yang diserap oleh air pada suhu bilik. Okay, ni andaian. Kadang-kadang soalan, kadang-kadang dia tanyalah andaian ni, kadang-kadang dia tak tanya. So, make sure kamu ingatlah. Okay? Baik, itu sahaja untuk contoh 2. Ada apa-apa soalan kelas? Kita ada masa 6 minit sahaja lagi. Okay, ada apa-apa soalan? Ada yang mengelirukan tak untuk contoh 2 ni? Kamu boleh buat dekat soalan, okay, yang ini adalah soalan formatif. Okay, soalan formatif 4.2. Okay, kalau kita lihat soalan latihan formatif 4.2, soalan nombor 2. Okay, dia tanya kat sini berapakah tenaga haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 10 darjah Celsius bagi jisim 0.2 kg. Okay, so sebenarnya tenaga haba maksudnya dia nak Q lah. Okay, Q. Dan dia kata meningkatkan suhu sebanyak 10 darjah Celsius ni adalah perubahan theta. Dan ini adalah jisim M, dia 0.2 kg. Jadi macam biasa kita kumpulkan maklumat. Okay, dia bagi dah kat sini iaitu M sama dengan 0.2 kg. Perubahan theta adalah 10 darjah Celsius dan dia bagi nilai muatan haba tentu emas. C adalah 300 Joule kilogram negatif 1 negatif darjah Celsius 1 lah. Okay, dia nak Q. Jadi Q sama dengan M C theta km 0.2 kilogram. C adalah 300 Joule kilogram negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Perubahan theta adalah 10 darjah Celsius. Okay, so tekan kalkulator. Pastikan unit untuk ini, perubahan theta dan juga jisim adalah menepati unit ini kelas. Okay, tengok unit nilai muatan tentu ni. Kalau dia bagi kilogram, so pastikan jisim kamu adalah kilogram. Dan kalau dia bagi darjah Celsius, pastikan ini adalah darjah Celsius. Okay, tekan kalkulator. 0.2 darab 300 darab 10. So kamu dapat 600. 600. Okey, apa dia punya unit? Okey, kilogram kat sini boleh potong dengan kilogram ini. Darjah Celsius dekat sini boleh potong dengan darjah Celsius kat sini. So kamu dapat unitnya adalah Joule. Okey, senang sahaja. Okey, soalan kedua. Sebuah bekas mengandungi 200 gram air pada suhu awal 30 darjah Celsius. Paku besi berjisim 200 gram pada suhu 50 darjah Celsius direndam ke dalam air itu. Berapakah suhu akhir air itu? Nyatakan andaian yang anda perlu buat dalam perhitungan anda. Okey, baik. Kat sini kita ada dua bahan iaitu air dan juga paku besi. Ada dua bahan yang kita campur sekali. Bermaksud kedua-dua bahan ini mengalami bersentuh secara terma. Okey, kita ada air. Air ni 200 gram dan suhunya adalah 30 darjah Celsius. Kemudian kita masukkan paku besi. Okey, ni paku besi kita. Okey, paku besi kita jisimnya adalah 200 gram juga. Suhunya adalah 50 darjah Celsius. Jadi kat sini berlakulah pemindahan haba antara paku besi dan juga kita punya air. Jadi gunakan teknik yang contoh kedua tadi iaitu Q air
sama dengan Q paku besi. Okey. Yang pentingnya kamu kena tahu dia punya perubahan theta untuk air. Okey, air ni suhu dia rendah. Okey, katakanlah kita kena buat assumption dulu. Katakan X adalah suhu akhir air. Kamu nak guna A ke B ke C ke boleh, nak guna Z pun boleh. Suhu akhir air dan paku besi tu lah Okey, jadi air ni suhu dia 30. Manakala paku besi suhu dia 50. Bermaksud air ni haba dia lebih sedikit. Manakala paku besi haba dia lebih tinggi. Jadi nanti air tu suhu dia akan meningkat. Maksudnya suhu akhir air adalah lebih tinggi. Jadi X tolak 30. Okey, darjah Celsius. Manakala untuk suhu paku besi, suhu awalnya sudah tinggi. Jadi nanti suhunya akan menurun. Jadi maksudnya suhu awal lebih tinggi lah. Jadi 50 darjah Celsius tolak X darjah Celsius. Okay, jadi masukkan dalam rumus ini kedua-duanya. Seperti contoh 2 tadi, kamu akan dapat jawapan. Okay, boleh? Okay, masa kita pun dah tamat. So cikgu nak kamu buat latihan untuk latihan formatif 1, 2, 3. Nombor 3 ni cikgu tak bagi jawapan. Kamu cuba buat dulu. Cikgu nak tengok adakah kamu boleh buat. Okey, andaian yang anda perlu buat itu boleh lihat andaian dalam contoh 2 tadi, muka surat 135 buku teks anda. Okey. Dan nanti cikgu akan bagi ekstra latihan sebanyak berapa? 12 soalan iaitu untuk tajuk 4.1 dan 4.2. Okey. Ada apa-apa soalan kelas sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini? Any questions? Kalau ada soalan, boleh tulis dekat ni. Okey. Dah pukul 1 dah. Kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di sini sahaja. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Okey, apa-apa nanti